استغفر الله العظيم واتوب اليه. استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبه نستغفر وبه نستهديه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang tidak putus-putus, yang berpanjangan, yang tidak terkira banyaknya yang dianugerahkan Allah kepada kita bersama, terutamanya atas nikmat iman dan Islam yang merupakan sebesar-besar nikmat, semulia-mulia nikmat. Bahkan ia menyempurnakan segala nikmat-nikmat yang lain yang dianugerahkan Allah kepada kita. Alhamdulillah, pada subuh ni kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Misteri Alam Kubur, dan kita telah masuk dalam tajuk yang terakhir daripada buku yang ringkas ini, iaitulah tajuk perihal mayat yang hancur jasadnya yang tidak dimakan oleh bumi. Baik, secara umumnya kita semua maklum bahawa apabila roh ini berpisah daripada jasad, maka jasad ini akan mula rosak. Dia akan mula rosak, dia akan mula membusuk. Dan apabila jasad ini dikebumikan, ditanam di dalam lubang kubur, maka jasad ini akan mula hancur dan akhirnya ia akan menjadi tanah. Bahkan tulang temulang juga akan sedikit demi sedikit akan hancur dan akhirnya bersebati dengan tanah kubur yang ada. Itu secara umumnya lah. Baik, pengarang menyatakan tajuk ini membicarakan tentang hancur dan busuknya jasad mayat, kecuali golongan manusia tertentu seperti para nabi dan golongan tertentu yang akan disebutkan. Tapi dalam waktu yang sama, tuan-tuan, di sana ada
golongan-golongan yang tertentu, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan jasad mereka sehingga jasad mereka itu tidak hancur dimakan tanah. Antaranya jasad para nabi, jasad orang-orang yang mati syahid berperang fi sabilillah, antaranya jasad orang-orang yang menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Bahkan di sana ada keterangan para alim ulama, ada yang menyatakan ada 10 golongan yang jasadnya itu diharamkan oleh Allah kepada tanah untuk merosakkannya. Baik, Abu Nu'aim meriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih, katanya, aku pernah membaca sesetengah kitab yang mana ada disebutkan, jika aku tidak suratkan mayat menjadi busuk, ya, aku di sini maksudnya jika Allah tidak mentakdirkan, tidak menentukan bahawa mayat menjadi busuk, nescaya manusia akan mengurung, yakni menahan mayat itu di dalam rumah mereka. Ya, kalau Allah Ta'ala tak tentukan bahawa mayat itu, walaupun setelah rohnya keluar, mayat itu tidak membusuk, mayat itu tidak wasak, nescaya kita akan tengok tuan-tuan, mayat ni tak dikebumikan, ada duduk simpan kat rumah masing-masing. Ada. Agak-agak kita buat macam tu lah juga tak, kalau kita mayat jenazah mak ayah kita ataupun ialah orang-orang yang kita sayang yang meninggal dunia, kalau kita tahu tak rosak, akan kekal macam tu sampai bila-bila, tentulah akan disimpan di dalam rumah, tidak akan dikebumikan. Baik orang tu orang Islam, tapi cuma kita orang Islam, kita fahamlah ini adalah kewajipan pula, satu kewajipan untuk kita menguruskan jenazah. Antara kewajipan kita ke atas jenazah ini ialah mengkebumikan jenazah. Tapi kalau orang yang bukan Islam, wallahu alam, dari sudut mungkin tidak adalah disebut sebagai kewajipan, ada mungkin sekadar adat dan seumpamanya, wallahu alam, tetapi mungkin mereka ini tidak akan mengkebumikan jenazah tu kalau dia tahu jenazah tu tak rosak. Baik, tapi Allah Ta'ala telah menentukan bahawa jasad manusia ni secara umumnya bila terpisah rohnya, dia akan mula menjadi busuk, rosak dan seumpamanya. Dalam riwayat oleh Ibnu Asakir daripada Zaid bin Al-Arqam secara marfu' menyebutkan, Allah berfirman, ini maknanya hadis kursi, ya, hadis kursi. Allah berfirman, aku akan merasakan ke atas hamba-Ku dengan 3 perkara. Yang pertama, aku bangkitkan ulat, yakni bubuk pada biji-bijian gandum, beras dan seumpamanya. Jika tiada yang demikian itu, nescaya para raja akan mengumpulkannya seperti mana yang mereka perbuatkan kepada emas dan perak. Ya. Jadi Allah Ta'ala buat pada biji-bijian ni ada kutu ni, ada kutu dia lah, ada bubuk, yang mana kita simpan lama-lama biji-bijian ini, kacang-kacang ke apa semua ni, termasuklah beras. Bila lama dia akan rosak, tuan-tuan. Dalam tu dah ada tak? Kadang-kadang kita heran juga tengok beras kat rumah kita tu tak, kita beli tu beras mahal lah, grade A contohnya, simpan. Ialah kalau duduk berdua tuan-tuan, yang 5 kilo tu pun 5 bulan tak habis kadang-kadang. Yang 10 kilo lagi lama. Tapi bila kita lihat, bila dah lama sangat beras tu, mungkin memakan masa sampai 3-4 bulan masih berbaki, kita akan tengok mula ada bubuk. Sebahagian tu mula
ada bubuk, ada kita ada kutu. Jadi Allah Ta'ala takdirkan begitu. Kerana kalau tak berlaku begitu, maka kata dalam riwayat ini menyatakan nescaya raja-raja, yakni pemerintah ni, dia pakat duk kumpul benda ni, dia simpan sebagaimana mereka menyimpan emas dan perak. Ya, dia akan kumpul, akan longgok dalam khazanah milik mereka. Jadi oleh kerana benda ni busuk, benda ni akan rosak, sebab itulah benda ni tak disimpan, tak menjadi satu barang simpanan yang berharga di dalam khazanah milik mereka. Baik. Sebab ialah kita tengok beras tu sendirilah yang kita biasa tengok, yang duduk dalam plastik yang disil itu pun rosak juga, tuan-tuan. Ada bubuk bila dah lama. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, berubahnya jasad setelah kematian. Yang keduanya itulah, aku busukkan tubuh manusia setelah kematiannya. Kerana jika tidak demikian, nescaya kaum keluarganya tidak akan menanamnya. Itu dia. Yang keduanya, jasad. Jadi Allah Ta'ala jadikan tubuh ni, bila rohnya keluar, rohnya dicabut, jasad ini akan mula membusuk. Kalau tidak, kata dalam hadis menyebut, nescaya keluarganya tidak akan menguburkannya. Dan yang ketiga, aku lalaikan orang yang berduka cita daripada kesedihannya. Orang yang contohnya kehilangan seseorang yang sangat dia sayang, tak? Maka perkara itu sangat menyedihkannya. Ada orang sampai menangis berhari-hari, ya, dalam keadaan sungguh, dalam keadaan sedih yang teramat. Namun Allah Ta'ala hilangkan buat kita ni lama kelamaan, dalam masa beberapa ketika kita mula boleh melupakan kesedihan tersebut. Allah Ta'ala lalaikan kita dengan perkara-perkara lain sehingga kita boleh melupakan kesedihan tersebut. Kalau tidak, tuan-tuan tak tahu dah tak macam mana manusia ni untuk menghadapi kesedihan-kesedihan yang berlaku dalam hidupnya kalau kesedihan itu tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bergurau lah bab mati ni, orang bergurau lah. Dia kata orang lelaki ni, tuan-tuan, seminggu pertama kalau isteri meninggal meleleh air mata katanya. Lepas seminggu, tuan-tuan, meleleh air liur sebab nak kahwin lain pula katanya. Demo lah kata, kita pun tak tahu dah. Betul ke tidak. Jadi dia kata orang lelaki tu seminggu je, lepas tu hilang sedih dah. Lepas tu ada juga orang cerita tak, dia kata sebelum meninggal ni isteri pesan pada suami, dia kata, abang jangan kahwin lain sehinggalah tanah kuburnya itu kering. Dia kata lagi tanah kubur tu tak kering, jangan kahwin lain. Rupa-rupanya dia duduk tengok tak kering-kering tanah kubur berbulan-bulan. Rupanya hari-hari anaknya pergi siram supaya basah, supaya bapaknya tak kahwin lain. Macam-macam cerita. Baik, apapun tuan-tuan, itu yang disebutkan dalam hadis kursi, ya, tentang bagaimana itu ketetapan Allah ke atas jasad apabila rohnya telah keluar, telah berpisah. Diriwayatkan daripada Abu Qilabah katanya, Allah tidak menjadikan sesuatu yang lebih baik daripada roh. Ya, antara ciptaan Allah yang paling baik adalah roh itu sendiri, yang mana tiada sesuatu pun yang meninggalkannya melainkan ia menjadi busuk. Jadi mana-mana benda yang ditinggalkan oleh roh tu dia tidak rosak, tuan-tuan. Dia tidak rosak. Kalau dalam perbincangan ilmu tauhid, di sana ada disebut sebagai baqa
baqa' aradi, baqa' aradi, itulah kekal yang mendatang. Allah Ta'ala itu sifatnya sifat yang ada pada zat Allah adalah baqa' yang hakiki, ya, mana Allah Ta'ala itu kekal, la akhira li wujudi, tidak ada akhir bagi wujud Allah. Di sana ada juga makhluk yang Allah Ta'ala kekalkan kewujudannya, antaranya adalah roh. Roh ini walaupun kita dah mati, roh itu tidak mati, tidak rosak, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka roh itu akan berpindahlah ke alam barzakh dan seterusnya. Jadi roh ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal insani syai'un illa yabla, illa 'azmun wahidun wa huwa ajabudz dzanab, wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Yang bermaksud, tiada sesuatu pun daripada manusia melainkan hancur binasa kecuali satu tulang, iaitu ajabudz dzanab, dan daripadanya dipasangkan semula pada hari kiamat. Dipasangkan manusia, yakni diatur semula jasad manusia pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain daripada Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibn Adam ya'kuluhu at-turabu illa 'ajbudz dzanab, minhu khuliqa wa minhu yurakkab." Setiap manusia dimakan oleh tanah. Bila mati, jasadnya dimakan oleh tanah, kecuali satu tulang yang kecil namanya ajbudz dzanab, daripadanya manusia dijadikan dan daripadanya dipasangkan semula. Jadi disebutkan tadi bahawa jasad ini akan hancur menjadi tanah. Jasad ini akan hancur jadi tanah, tuan-tuan. Dan kita tengok, dan kadang-kadang kalau kita tengoklah beberapa rakaman video, contohnya bila ada kes tanah kubur tu nak dialihkan, kerana ada projek lah apa. Ini banyak juga berlaku dalam negara kita tak. Ada kubur-kubur lama tu nak dialih lah, ataupun nak diguna pakai buat macam-macam pembangunan, maka digali balik kubur tu untuk dialihkan. Jadi ada sebahagian kubur itu yang bila digali, kain kafannya itu belum rosak, tapi memang dah hancur langsung dah. Dalam tu tulang pun dah tak ada dah. Hancur dah, jasad-jasad dah hancur jadi tanah dah. Ini keadaan jasad manusia. Tapi di sana kata Nabi dalam hadis yang disebutkan tadi, ada satu tulang yang dinamakan ajnabudz dzanab. Ni adalah dzanab maknanya ekor, dinamakan tulang ekor. Kita ni ada tulang ekor ni tak, yang ada dekat ujung apa tu, tengah-tengah punggung kita lah, tulang punggung, tulang ekor tu ada satu tulang yang kata Nabi saiznya adalah sebesar biji sawi saja. Tulang ni tidak akan hancur, dia akan ada. Dan daripada bila berlaku kiamat, daripada tulang inilah, tuan-tuan, kita semua ini akan, jasad kita semua ini akan diciptakan Allah, diatur balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini akan bertubuh, berjasad seperti semasa kita hidup di dunia ini. Itu namanya tulang tu dia panggil ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab. Baik. Ini adalah antara perkara gaib yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, jadi ialah bukan kerja kita lah pula, tuan-tuan, nak pergi, kalau begitu nak pergi galilah kubur mak ayah kita, nak cari tulang tu tak letak sekali ke apa ke, tak perlulah. Memang
Kalau kita gali pun nak cari tulang yang sebesar biji sawi itu, kita kata hampir mustahil lah untuk kita temuinya. Dan bukan suatu tuntutan pun untuk kita buat begitu. Baik. Hadis ini kata pengarang bermaksud elemen dijadikan ialah tulang ini. Ya, kalau kita membaca balik hadis berkaitan dengan penciptaan manusia, ya, daripada air mani yang bercampur, air mani suami dengan, kemudian dia berubah menjadi seketul darah 40 hari, kemudian jadi seketul daging 40 hari, kemudian berubah menjadi tulang. Masa tulang inilah disebut bahawa inilah elemen pertama yang dijadikan manusia itu daripada tulang inilah yang diciptakan, yang disebut sebagai tulang ajmuz dzat. Kemudian tulang itu ditanggalkan daripada manusia setelah kematiannya, sehinggalah pada kali yang lain, yakni pada hari kiamat, dipasangkan semula dipasangkan semula makhluk manusia daripada tulang itu. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat tulang tersebut. Lantas baginda memberitahu bahawa tulang itu adalah seumpama biji sawi, dan daripada tulang itulah ditumbuhkan semula jasad manusia. Para ulama menyebutkan sesungguhnya bumi tidak memakan segala tubuh orang yang mati syahid, kerana mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberikan rezeki seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Ya, dalam Quran ada ayat-ayat yang menyebut tentang antaranya orang-orang yang mati syahid fi sabilillah itu jasadnya kekal, tidak dimakan oleh tanah, bahkan mereka diberikan rezeki di dalam kubur mereka di alam barzakh. Itu yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Am hasibtum, Allahumma salli ala Muhammad, dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyatakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu berkata bahawa orang-orang yang mati berperang pada jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Hidup itu hidup yang Allah Ta'ala sahajalah yang lebih mengetahui, yang maha mengetahui hakikat hidup mereka di alam barzakh itu. Walakin la tash'urun, akan tetapi kamu tidak menyedarinya, merasainya. Jadi kita tu alam yang terpisah daripada alam dunia ini. Dalam ayat lain menyatakan bahawa mereka itu diberikan rezeki di sisi Tuhan mereka. Yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah di alam barzakh tersebut. Jadi di antara orang yang ataupun ialah jasad yang tidak akan hancur ialah jasad orang yang mati syahid fi sabilillah. Telah sabit dalam berita yang sahih diriwayatkan oleh Umar bin Al-Jam'u dan Abdullah, bersumber daripada Amru, katanya, ada dua orang Ansar yang ditanamkan dalam satu kubur semasa peperangan Uhud. Ya, ini berlaku setelah beberapa puluh tahun selepas peperangan Uhud. Kubur itu kemudiannya terbungkus disebabkan air bah. Macam berlaku beberapa tahun sebelum ni, nanti saya akan sebut kisah tu. Jadi dulu pun pernah berlaku bah menyebabkan
dua kubur yang ada dua jasad dalam satu liang telah terbongkar, keluar jasad. Ya. Lantas orang ramai pun menggali kubur itu untuk memindahkan mayat mereka berdua ke tempat yang lain. Bila dah terbongkar tuan-tuan, lalu orang pun mengeluarkan jasad dua orang syuhada ini, dua orang syahid ini, untuk pindah ke tempat yang lain, yang tidak menjadi laluan air banjir tadi, air bah tadi. Mereka mendapati kedua-dua mayat itu tidak berubah, bagaikan orang yang baru mati semalam, baru mati kemarin semalam. Tengok mayat tu tuan-tuan, tak berubah. Ya, tak berubah, macam mati semalam dikebumikan. Mana kita kalau mati semalam dikebumikan hari ini, jasad tu tak ada, tidak, kita kata tidak ada rosak apa-apa lagi lah. Cuma dia keras kaku je lah tak? Macam mati semalam. Ya, salah seorangnya mengalami luka semasa kematiannya, lalu diletakkan tangannya di tempat lukanya. Ya, ada seorang tu dia mati dalam keadaan dia memegang tangannya itu, duk pegang lagi tempat luka dia. Cuma tak disebutlah tempat luka tu dekat mana. Jadi masa dia dikebumikan itu, dalam keadaan tangan sebelah tangannya itu masih duk pegang tempat luka dia. Kemudian dia ditanam, dikebumikan dalam keadaan dia demikian. Tak kala digali kuburnya, maka begitulah keadaannya dia didapati. Yang cerita yang dulu masa dia dikuburkan, tangan itu duk tutup dalam keadaan pegang tempat luka. Masa kuburnya itu terbongkar dan dikeluarkan jasadnya, dia masih dalam keadaan begitu. Setelah itu tangannya diangkat daripada tempat lukanya dan diletakkan pada keadaannya yang sedia kala. Kisah ini terjadi setelah 46 tahun dari masa peperangan Uhud. Jadi lepas 46 tahun tuan-tuan, jasad itu masih utuh seperti baru mati semalam. Ini riwayat yang benar daripada perawi-perawi yang menceritakan peristiwa yang pernah berlaku. Dan tuan-tuan, sebenarnya saya sempat juga tadi melihat dalam beberapa catatan menceritakan bahawa cuma dia tidak sebut secara tepat tahun berlaku, tapi saya masih ingat beberapa tahun yang lalu juga berlaku banjir yang agak besar juga di Mekah, termasuklah di kawasan perkuburan syuhada di Uhud. Ya, oleh kerana Mekah ni tuan-tuan, kelilingnya adalah bukit buka orang. Bila hujan lebat ni, jadi air daripada bukit tu dia turun, dia akan hanya menenggelamkan kawasan yang rendah yang kebanyakannya adalah kawasan penempatan, kawasan perkuburan. Begitulah yang berlaku lah di kawasan Mekah ni. Baik, dalam satu tulisan diceritakan bahawa dalam satu laman Islamic Research Foundation International, IRFI, kala itu diceritakan Syekh Muhammad adalah seorang ulama yang dipilih untuk menguburkan kembali para syuhada perang Uhud. Hal tersebut dilakukan kerana banjir terjadi di maqam sebelumnya yang membuat kuburan para syuhada terbongkar. Berlaku dalam masa yang tak lama tuan-tuan, banjir besar di Mekah tu termasuk kawasan Uhud. Kubur para syuhada Uhud ini terbongkar lagi sehingga jasad-jasad yang ada dalam kubur yang besar itu terkeluar. Syekh Muhammad berkata bahawa jasad jenazah tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak membusuk, walaupun setelah 1400 tahun lamanya. Dah 1400 tahun lebih tuan-tuan. Kita ni 1444 dah tahun ni. 1400 tahun lebih, kata Syekh Muhammad, jasad itu masih baik, tidak membusuk.
tak rosak pun jasad-jasad para syuhada yang kita kata yang telah terbongkar kesan daripada banjir itu. Dan dia sebut di antara jenazah itu ada jenazah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, bapa saudara Nabi yang juga merangkap adik-beradik susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia ada menyusu dengan siapa, dengan Thuwaibah, sama dengan Hamzah, yang mana ada luka di bahagian hidung, telinga dan perutnya. Dia meletakkan tangannya di atas perutnya. Ketika kami mengangkat tangannya, darah mengalir seolah-olah dia meninggal 1 jam yang lalu. Dia tekan perutnya pada luka dia. Masa perang Uhud 1400 tahun dulu, tuan-tuan. Bila tangan tu diangkat daripada tempat luka, darah keluar macam meninggal 1 jam yang lalu. Ini kata yang disebut oleh Dr. Syekh Muhammad tadi. Dan sebenarnya satu sudut, perkara ini bukanlah perkara yang mustahil, yang mustahil, kerana ada seorang ilmuwan, seorang doktor, seorang ahli, ialah ahli sains mungkin, yang bernama Dr. Abdul Hamid Al-Qudah, melalui kajian yang dia buat, dia kata di sana dalam tubuh kita ni ada sejenis mikrob, yang mana ialah makhluk halus, seperti ialah dalam tubuh kita ada makhluk seperti kalau kita ada kuman dan seumpamanya, yang mana mikrob inilah yang akan memakan, yang akan merosakkan tubuh badan kita. Dan makhluk ini, kata beliau, adalah makhluk Allah. Makhluk Allah macam kita jugalah kan. Bila maka dia akan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam tanah itu sendiri ada makhluk yang taat pada perintah Allah. Bila Allah Taala tetapkan bahawa jangan kamu mendekati tubuh para syuhada dan jangan kamu merosakkan tubuh mereka, maka mikrob ini tidak akan sekali-kali menyentuh tubuh para syuhada dan orang-orang yang dimuliakan jasad mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada banyak lagi tanda yang lain, seperti apabila orang-orang yang telah mati syahid ini begitu lama, wajah mereka itu masih tersenyum, darahnya masih mengalir, berkeringat, tumbuh janggut. Maknanya ada juga cerita yang sampai kepada kita, kisah bila orang yang mati syahid ini digali balik kuburnya dengan tujuan untuk dipindahkan. Contoh, ada orang mati syahid itu mati di perbatasan, jadi dikuburkan di sana, kemudian gali balik untuk bawa balik setelah puluhan tahun, ataupun setelah beberapa tahun. Bila gali itu, tengok apa? Jasadnya masih utuh, bahkan janggut dia, misai dia, rambut dia semakin panjang. Ini antara benda-benda lah yang bahkan mengeluarkan aroma bauan kasturi yang harum mewangi. Ini semua adalah tanda-tanda bagaimana Allah Ta'ala memuliakan jasad golongan ini. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berkata Imam Al-Qurtubi, tidak ada bezanya antara orang yang mati syahid di kalangan umat ini dengan umat yang terdahulu yang berperang bersama nabi-nabi mereka. Jadi berlaku di zaman Nabi dan juga berlaku di zaman selepas itu. Bahkan kalau di zaman kita ini pun, insya-Allah perkara itu akan berkekalan. Maksudnya kalau orang yang berperang fi sabilillah, betul perangnya itu betul, niatnya betul, caranya betul, maka insya-Allah jasad mereka juga akan dipelihara oleh Allah. Tubuh mereka semuanya tidak hancur. Dalilnya ialah kisah Ashabul Ukhdud,
Ashabul Ukhdud ni berlaku pada zaman yang disebut oleh Nabi, antara zaman Nabi Musa dengan Nabi Isa, ataupun Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tengah tu lah, sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Yang mana yang disahkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana anak muda yang dibunuh oleh raja pada zaman itu ditanam dalam keadaan tangannya diletakkan pada pelipisnya. Tangan tu letak pada pipi dia lah. Pada zaman Umar, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, ya, mayatnya dikeluarkan daripada kuburnya dan didapati anak jarinya berada di atas pelipisnya, sebagaimana tak kala dia mati dibunuh ataupun mati dipanah oleh raja yang zalim pada zaman itu. Adalah Ashabul Ukhdud itu berada pada zaman antara zaman selepas Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan bahawa semasa pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, tak kala dia melalui mata air yang terbit di tengah-tengah perkuburan di Madinah. Ini bukan kubur apa tu, bukanlah perkuburan Baqi', ya, perkuburan yang lain di Madinah. Lalu dia menyuruh orang memindahkan mayat di kubur itu. Peristiwa itu terjadi setelah 50 tahun peperangan Uhud. Kalau kita tengok ini, kisah ini adalah seperti kisah yang sama tadi. Berlaku banjir, ada kubur yang terbongkar, lalu Muawiyah memerintahkan pegawai dia supaya memindahkan mayat-mayat ini. Lalu ada orang yang melihat pada cangkul penggali kubur Sayyidina Hamzah terdapat kesan darah yang mengalir, dan bahawasanya Jabir bin Abdullah mengeluarkan bapanya Abdullah dalam keadaan seperti baru ditanam kelmarin. Di antara yang meninggal itu seorang sahabat yang bernama Abdullah. Anaknya Jabir bin Abdullah telah mengeluarkan jasad bapanya sendiri. Tentulah anak mengenali, tuan-tuan, anak mengenali bapanya, jasad bapa dia, mengenali wajah bapa dia, dan didapati bapanya Abdullah itu keadaannya itu seperti baru ditanam semalam. Ini maknanya kisah-kisah yang lain yang menceritakan bahawa bagaimana jasad orang yang mati syahid fi sabilillah, selain daripada jasad para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, dikekalkan keadaannya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana sebenarnya ada lagi riwayat-riwayat yang lain yang insya-Allah kita akan sambung, ya, ada sedikit lagi ni kita akan sambung, di mana disebut di dalam tajuk yang sama, antara golongan yang juga jasadnya dipelihara oleh Allah berdasarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang muazzin, iaitu disebut al-muazzinul muhtasib, seorang muazzin, seorang Bilal, kita panggil Bilal lah, seorang muazzin al-muhtasib, yang mana dia melakukan tugasan Bilalnya itu al-muhtasib, semata-mata mengharapkan redha Allah Ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa upah imbalan duniawi. Maka bila dia mati, maka matinya, kata Nabi, adalah seperti matinya orang yang mati syahid fi sabilillah, yakni jasadnya juga akan dipelihara, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada hadis yang lain menyebut seorang muazzin ini di hari akhirat kelak, tengkuknya itu keadaan tengkuknya itu lebih panjang, ataupun lehernya itu lebih panjang daripada orang lain. Leher itu panjang, bukan yang ada satu suku orang asli yang letak gelang pada leher itulah, macam itulah. Maknanya panjang. Panjang itu menunjukkan kemuliaan dia, bukan cacat dia, jadi mulia dia.
menandakan dia adalah dulu masa hidup dunia dulu dia adalah seorang muazzin. Dan di sana ada lagi lah golongan-golongan yang lain, dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita ini di dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ini setakat itulah untuk pagi ini, dan kita akan sambung cumanya wallahu a'lam. Bulan Ramadan tu ada kuliah subuh macam biasa ke ataupun cuti, wallahu a'lam lah. Nanti kita tengoklah macam mana insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa barik lana fi Ramadan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu lakum qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.